Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan bermacam-macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat menyintai Allah. Dan nikmat di mana yang paling besar adalah nikmat Allah kurniakan kepada kita hidup, di mana hidup kita mengetahui hidup ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan hidup ini bukan kepunyaan kita, tetapi ini adalah susunan-susunan hak-hak Allah untuk mentajalikan dirinya. Tanpa perlu untuk dia mentajalikan diri dia, dia cukup sempurna, cukup dengan dirinya sendiri. Bukanlah dia mentajalikan, dia memanifestasikan, menzahirkan, itu menunjukkan dia itu banyak. Tidak. Maka dia tetap esa dan tetap tunggal satu juga. Tetapi nak menceritakan hal ehwalnya jadi nampak banyak kisah-kisah yang Allah Ta'ala nak kisah-kisahkan. Maka itu dijadikan hidup yang lain, supaya dapat menceritakan tentang keesaannya, ketunggalannya juga. Bukanlah banyak. Kisahnya tu banyak, tapi sebenarnya siapa yang mengesahkan tetap menunjukkan keesaan dia. Macam-macam sifat-sifat dia nak dijelaskan. Berbagai-bagai objek-objek, bentuk-bentuk yang diciptakan oleh Allah. Tak mampu kita nak menghitung banyaknya ciptaan-ciptaan oleh penciptaan Allah. Tak mampu kita nak hitung. Alat penghitung tu jadi rosak, tak dapat hitung berapa banyak. Sekian hari, sekian banyak Allah menciptakan berbagai-bagai je ya Allah dalam kesibukan. Semua di langit, di bumi, semua di bawah tangan pentadbiran Allah, pengurusan Allah, kekuasaan Allah. Tak ada satu pun makhluk ada ambil kuasa sikit. Tak ada. Semua mutlak di tangan Allah Subhanahu. Jadi itu kita kena betul-betul memahami konsep ni, di mana diri kita ini terjadi ataupun dijadikan, diciptakan oleh Allah untuk menyatakan dirinya. Bukan menyatakan diri kita hidup, bukan. Kita la haula wala quwwata illa billah. Fahami betul. Kita la ilaha illallah, kita disuruh mengimani bahawa kita ni tidak ada. Yang ada hanya siapa? Allah SWT. Jadi buktikan. Makna bukan buktikan, kita jelas kena menyatakan yang ada hanya Allah. Beruntunglah orang yang mengetahui bahawa dia ni adalah ciptaan Allah dan dia tidak mempunyai daya upaya kuasa langsung. Habis ada ni, adanya hidup kita menunjukkan dia yang mahai, adanya kuasa kita menunjukkan dia yang berkuasa, bukan kita. Jadi semua yang kita gunakan daripada ujung kaki, ujung rambut, seisi-isi semuanya adalah Allah lah kepunyaan, bukan hak kita. Jadi kita duduk di situ, tidak ada daya dan upaya kuasa langsung pada kita. Yang ada hanya hak Allah. Kena faham.
Bila dah jadi hak Allah, kita melihat dengan penglihatan siapa? Allah. Kita mendengar dengan pendengaran Allah. Kita hidup dengan kehidupan Allah. Bukan hidup itu kita punya, kita menutupi ini hidup ni aku lagi ni. Bukan. Hidup ni semua Allah yang mencorakkan. Berapa orang kamu, apa anak kamu, berapa orang adik-beradik kamu, kamu tahu kan? Itu semua susunan Allah. Belum yang orang lain lagi. Bila kita dah yakin tu semua susunan Allah, yang bagi makan siapa? Yang bagi minum siapa? Yang bagi ngantuk siapa? Yang bangunkan balik siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Yang kita berjalan gunakan kudrat siapa? Kita bergerak tangan, kudrat siapa yang gerakkan? Kelip-kelip mata kita siapa yang kelipkan? Napas kita naik dan turun, berhenti siapa yang naikkan, siapa turunkan, siapa berhentikan. Ada nampak ada kita lagi? Tak. Barulah kita iman la ilaha il, asyhadu an la ilaha il, baru betul. Tapi kalau kita tak kupas, tak berdasiasat, kita sebut juga tapi tak sama orang yang memahami, mempelajarinya. Jadi kita, Allah Taala suruh kita untuk dikenal. Mana kita nak kenal dia, Allah akan bagi. Allah sendiri pun nak perkenalkan diri dia. Apatah lagi kalau orang tu betul-betul nak kenal. Orang tu datang berjalan nak kenal Allah, berlari Allah ke depan dulu. Ibaratnya berlari orang tu nak kenal Allah Ta'ala, pantas kilat lagi Allah mendekat. Allah menurut persangkaan hamba-hambanya. Jadi beruntung orang kau betul-betul nak kenal Allah. Allah lah sendiri akan yang lebih dahulu nak. Sebab gerak yang kamu nak rasa cinta, nak rasa kenal, nak kenal Allah, siapa yang bagi gerak tu? Allah. Kalau dia tak bagi gerak, kita tak ada rasa macam nak cinta Allah, nak kenal Allah. Rugi tak? Rugi. Jadi bila detik hati kita nak mengenal diri, mengenal Allah, itulah taufik dan hidayah. Jaga betul-betul. Kita dah dipilih oleh Allah. Sekian banyak penghujung zaman ni, banyak hancur, amat cacat marba, tetapi kita telah dikurniakan Allah kenal diri, kenal Allah penghujung zaman ni. Manusia dah anggap asing pelajaran-pelajaran ni. Dianggap seolah-olah dah luput, seolah-olah ilmu ni mana ada zaman Rasulullah. Begitu jahil betul dia orang kata. Ada inilah ilmu yang utama yang Rasulullah SAW ajar 13 tahun tauhid sebelum datang solat, sebelum datang puasa, sebelum datang suruh zakat, sebelum datang apa pun Allah suruh, maknanya memahami tauhid lah, mengenal diri, mengenal Allah tu. Jangan ingat tak ada. Ini yang awal-awalnya yang diajar. Bukan ajar terus pergi perang, terus solat, tak ada. Solat pun belum ambil lagi, belum sampai. Rasulullah kena ajar ni dulu. Jadi beruntunglah kita dapat ni, seolah-olah kita dapat daripada Rasulullah SAW. Perhatikan dalam kehidupan kita sejauh mana kita punya memahami itu. Adakah kita masih, kalau dah memahami tak ada kita rasakan kita yang angkat sesuatu tu. Kalau kita dah boleh mula gitu, makna kita dah betul-betul dah Allah perkenalkan. Kita tak mau ada keakuan diri, tak mau ngaku. Aku boleh buat ni, aku tak ada. Dia dah diam tengok. Engkau dia Allah, engkau dia. Aku tak ada. Dia dah gitulah. Bila Allah yang bagi kuasa ni, dia boleh angkat walau 1000 kilo satu tak. Kereta tu berat 1000 kilo, dia angkat. Berdiri dia, takut orang tengok. Tu dia letak balik. Contoh Allah bagi karah, bukan tujuan nak menunjuk-nunjuk, tapi dah melampau semua orang tu buat dia angkat kereta tu. Cabutlah orang tu, ni bukan orang lagi kata. Kuasa Allah. Jadi itu yang kita nak kena faham. Apa pun tindak tanduk kita nak berjalan, kita kena praktis. Kita nak berjalan, setiap langkah kita bayang Allah yang melangkah. Allah yang melangkah. Jangan diingat kita, kalau kita tak belajar, kita ingat kita terjalan sendiri, kita tak ada rasa. Tapi bila belajar kena diri, kita takut nak melangkah. Nak melangkah pun kita kena dia yang melangkah, bukan aku. Wa ma ramaita, maksudnya
engkau, bukan manang, bukan engkau. Dan kita olahkan bukan kita berjalan, bukan kita bercakap, bukan kita mendengar, tetapi Allah. Olahkan. Maknanya bedah siasat, olahkan jadi kita orang arif, faham. Maknanya faham tu maknanya kita dah melakukannya dalam kehidupan. Setiap kita nak cakap, setiap lintasan datang, semua kita yakin daripada Allah. Sebab kita dah kenal diri, kenal Allah, binasa diri kita. Bila binasa, dia masukkan hidup, baru datang download daripada Allah kepada kita, iaitu kita dah memahami Allah. Allah yang sendiri yang kun fayakun aja. Terus kita kenal. Bila kenal diri, kenal Allah, ilmu makrifat, ilmu latif, ilmu hebat-hebat akan datang kepada kita. Sebab mereka sendiri tak dapat macam mana kita dapat mengenal diri, mengenal Allah. Tadi saya bahasakan mengenal diri. Mengenal, sebenarnya dia terus mengenal Allah, tapi Allah berfirman wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat dalam diri kita. Iaitu kenal diri, siapa kita ni yang boleh kita bergerak ni. Itu semua siapa? Gerak daripada hati dalam kita. Dan hati tu bergerak kerana ada roh, ada apa? Nyawa. Dan nyawa tu bergerak sebab ada Nur Muhammad, sifatul sirullah. Jadi dalam diri kita ada sirullah. Sirullah ni tak boleh nak diceritakan. Dalam hati pun kita tak mampu nak apa ceritakan macam-macam kan. Apalagi sirullah, dia yang menggerakkan kepada, iaitu nyawa. Nyawa terus sampai cepat ke otak. Otak terus berfikir, ni hak Allah lah. Dia mula proses untuk maknanya kenal diri, kenal Allah. Tetap nanti Allah akan bagi wazidnahum huda, petunjuk bagi mereka yang betul-betul nakkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok betul-betul beruntung atau tak beruntung kita bila dapat ni. Maknanya beruntung bukan kita bangga, syukur kepada Allah. Ini matlamat yang diberikan kepada Rasulullah, kepada Nabi, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, wali Allah, semua memakai ini. Gitu mereka tidak takut dengan sesiapa. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasal dia punya geng ramai tu dia jadi kuat, tak. Itu orang lain. Dia seorang-seorang dia rasa cukup dengan Allah. Nanti Allah akan hantar pertolongan, dia tak fikir, dia fikir Allah tu lebih. Betul-betul harus kita wa ila rabbika farghab, tumpukan betul-betul perhatian kita kepada Allah. Buangkan dalam apa akal fikiran kita, dah fikir-fikir bukan ke apa fikir, taruh tepi. Lepas tu betul-betul matikan diri dengan Allah. Kena bersiapkan kekuatan tu sebelum kedatangan Dajjal atau betul-betul Imam Mahdi akan turun dulu. Mudah-mudahan kita dah begini siap, kita pasti akan Allah Ta'ala pilih. Sebab kita dah bersiap nak ikut Imam Mahdi. Allah takkan tolak permohonan yang baik. Jadi niat kita ambil ilmu ni semua untuk kerana Allah, dan juga mana ayat-ayat untuk perang kita pakai. Dia gaduh tak boleh Jadi untuk perang. Dia gaduh, dia jadi lain berarti. Kan jadi lain, jadi keadaan tu bertambah buruk. Si Haji lagi bagi ilmu ni, dia jadi power orang yang dirasa dia kuat. Ada kita punya jemaah gitu. Padahal kita dah cakap dah, jangan untuk kepentingan di dunia. Ini hanya untuk Allah Subhanahu. Rasakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ni kita bila rasa dengan Allah Taala. Kemarin dulu kita dah cerita surga pun kalau dia dah nampak wajah Allah, dia pun tak nak menghidangkan segala nikmat. Jadi nikmat-nikmat yang ada nampak macam terus tak ada rasa macam segar lah, semangat ataupun berselera. Tapi bila kita dah dapat Allah Taala, ya Allah, nikmat ni tak boleh nak cakap. Hingga kan nikmat-nikmat lain kita ambil sekadarnya aja. Kita takut nanti banyak-banyak makan kita lalai, minum air lebih banyak pun lalai. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni adalah terus kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Bukan simpan dekat buku, tetapi amaliahkan dalam kehidupan kita. Apa maksud yang kita dah faham tadi.
Terus rasakan bawa motor tu fresh tu Allah yang freshkan. Allah yang sampai tempat engkau yang sampaikan yang subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna linuriyahu min ayatina. Lebih kurang itu maksud. Maha suci Allah, dia yang memperjalankan hambanya. Dia tak sebut Nabi Muhammad SAW, tapi dia sebut hambanya. Hambanya. Dia yang memperjalankan. Dia tu siapa? Dia sebenarnya Allah lah yang memperjalankan kita. Isra ataupun asra. Isra perjalanan, asra di bawah di bawah asra. Maknanya Allah memperjalankan kita. Sekarang ni kita rasa macam kita boleh bawa diri kita kan. Tapi sebenarnya kodrat siapa? Kita tersilap, kita tengok aku boleh tu, aku boleh ni, aku. Padahal kedudukan sebenar bila kita kenal diri, kenal Allah, kita diibaratkan seperti Allah ni ada kenderaan, jadi kita naik kenderaan Allah. Kenderaan Allah tu berbentuk kaki ataupun akal kita digerakkan untuk ke sana. Dia tak semestinya ada kenderaan boleh. Dia tergerak nak pergi kata Penang. Datang ada je orang yang datang nak pergi Penang tumpang ke apa. Tu tadi. Jadi kita kalau betul-betul nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan nampak nanti tanda-tanda kekuasaan Allah jelas, nyata, mubin. Mubin tu jelasnya Allah akan memperlihatkan kepada kita apa tentang ciptaanku, supaya engkau kenal ciptaanku, dan engkau bila habis kenal ciptaanku, engkau hanya nampak betul-betul hal tuju Allah. Tu ya. Kadang-kadang kita lihat manusia ni kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, lain dia punya watak, lain dia punya wajah dia. Sebab orang yang bila kenal diri, kenal Allah, dia nak memandang wajah Allah je, jatuh cinta dia tadi. Jadi dia tak memerlukan bilangan-bilangan. Dia on dia terus. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan sama-sama lah kita ya. InsyaAllah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan ruang waktu untuk hadir pada malam ini, walaupun di siang hari begitu sibuk, tapi Allah bagi jalan yang mudah untuk sampai di sini pada malam. Berbalik pada kita meneruskan pelajaran kita mengenal diri dengan Allah. Semalam saya diberi satu pengajaran nak berkongsi bersama rakan-rakan YouTube, rakan bawah, di mana saya tengah buat kerja di tempat kerja. Agak kelam kabut sebab hari dah nak senja. Saya nak kena ubah satu pallet, tapi saya seorang. Jadi mungkin dalam kelam kabut tu terlupa asal kita ni la haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada daya dan upaya untuk kita buat tanpa izin Allah. Jadi itulah kita jalan umrah ni, kadang-kadang kita terlupa. Keluar masuk. Semalam terkeluar tapi lambat sikit masuk. Jadi Allah bagi peringatan. Saya cuba nak ubah pedek tu, nak sendal dekat pintu, tapi lupa akan kudrat tu semua datang daripada Allah. Walaupun benda tu kita pakai pallet jack biasa boleh jalan, tapi Allah nak uji hari tu tak jalan. Makin hari masuk maghrib, saya tengok kat mana sangkut dia, benda ni tak boleh jalan. Lepas tu masuk maghrib baru saya tengok benda ni semua kosong Allah. Allah yang menggerakkan sesuatu tanpa izin dia tak boleh bergerak walaupun kita nampak benda tu. Jadi itulah, saya ingat Allah, istighfar balik apa semua.
Lepas tu alhamdulillah lah saya baca satu surah dalam Nasrah dekat solat doa sampai habis. Dalam kesusahan tu Allah akan berikan dua kesenangan. Jadi alhamdulillah lepas baca tu saya dekat sini Allah pun mudahkan urusan. Jadi saya nak moral of the story lah. Kalau kita buat sesuatu tu, kalau kita tak jaya tu, maknanya terus ingat. Kalau kita rasa berat kita sendiri, memang takkan. Walaupun benda tu kita tengok logik berfikir kita boleh lepas, tapi sebenarnya tak lepas. Sebab apa kita terlupa. Asal apa benda pun, la haula wala quwwata illa billah, kita tak ada daya. Kalau kita serah pada Allah, mudah. Jadi itulah, kita memang kena selalu sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Fikirlah hati, tengok apa pun. Sebab apa yang berlaku ni semua tajalian daripada Allah. Kita cuma macam wayang kulit, memain, melakonkan. Dan skrip tu semua kita yang jalankan. Dan Allah telah sediakan semua tu sejak dari azal. Itu daripada saya malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada malam ni dengan Kuat ya. pada malam yang mulia ni kita dapat belajar sesuatu daripada ustaz kita dan jemaah-jemaah lain dengan perkongsian Padli. Abang Padli tadi. Alhamdulillah kita dapat jadikan dia satu peringatan untuk kita supaya jangan lalai dengan Allah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ni kita dengar ceramah Ustaz. Sikit demi sikit kita akan ambil benda yang baik, kita masukkan dalam hati, semua kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ni kita dapat ilmu mengenal diri kepada Allah dengan Ustaz Aziz. Alhamdulillah barokah malam ni dapat bercerita tentang abang tadi. Itu saja. Alhamdulillah saya ucapkan teman-teman kita tadi Tasir Rabbani, Khatir Rabbani, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, insyaAllah sama kita amalkan untuk mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan diri kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, keluarga besar kita, keluarga besar lagi iaitu sekalian alam ni, semua keluarga kita juga. Jadi itu semua menceritakan tentang diri Allah. Jadi kita pun bawa cerita tu, skrip tu semua daripada Allah, kudrat daripada Allah semua. Tak ada apa kita hanya diam, tak bermaya, lemah longlai. Dan di waktu itulah kita difanakan Allah, tak ada betul-betul. Lalu dimasukkan hidup itu tadi, baru kita terasa hidup ni adalah dia. Cerita dia bukan kita. Tapi kalau kita tak rasakan fana, mati sebelum mati, kita akan rasa aku ada lah, kejap Allah ada, kejap kita sama-sama ada, kita sama-sama menyusun program-program Allah, projek Allah. Tak ada siapa-siapa nak dia nak minta izin daripada siapa. Hak peribadi Allah. Jadi kita amalkan kehidupan kita masing-masing. Kehidupan ni, keluarga ni, banyak ni, semua tu punya banyak cerita-cerita, semua cerita Allah. Apa iblis pun menceritakan, syaitan, jin, semua Allah Taala juga yang uruskan. Jadi kursiyus sama
wati wal ard. Allah lah yang memberikan kursi kerajaan untuk kepada sesuatu di langit dan di bumi. Kursi samawati wal. Ya, ya, jadi tak siapa. Tak ada siapa-siapa boleh mentadbir sekalian, bukan bumi, sekalian alam ni. Yang kita tak mampu hitung. Makhluk punya banyak ciptaan Allah. Yang dalam laut pun kita tak habis nak teroka. Yang dalam kat bumi pun kita tak habis teroka lagi. Keindahan, kebesaran Allah. Tanda-tanda Allah tu Maha Allah janjikan sesuatu tu. Ada yang berpasang-pasang, ada yang tunggal. Jadi macam-macam. Jadi itulah yang kita nak terapkan dalam kehidupan kita supaya diri kita tetap teguh dengan merasakan yang ada hanya Allah. Kita tiada apa-apa. Lazimkan kita. Sampai kepada kemuncak dia tadi kita rasakan tak ada sekeliling kita, yang ada diri kita pun tak ada, yang ada hanya Allah tu kemuncak dia. Di mana? Di situlah Allah memfanakan kita. Baru kita boleh kalau Allah tak leburkan kita usaha macam mana pun takkan sampai tanpa izin Allah. Tetapi kita ingat Allah tu Maha berkehendak. Jadi terserah Allah. Dia nak pilih engkau ke tak nak pilih. Tapi Allah tak pernah mungkin janji. Allah tetap kumpulkan semua sama je untuk mencari ridha Allah kan dia. Tapi kalau dia dah kumpul kita tak mau cari ridha Allah, susah lah, pecah belah. Kita akan disoal oleh Allah, bukan kita menyoal Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala